billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu lagi kita hari ini, insya-Allah. Minta semua sihatlah. Ada tak sihat batuk-batuk tu jaga. Musim tak habis lagi ni. Kalau tengok anak-anak kat sekolah, masih lagi ada lagi anak-anak kat sekolah ni yang demam berpanjangan ya. Sorang ya. Jadi jaga kesihatan masing-masing, insya-Allah. Alhamdulillah. Awal Muharram kita ni, kita berapa bulan hari ni? Muharram 4 eh. Hari ni masuk 4 Muharram tak? 3 ke 4? 3. Maghrib semalam bukan ada 4. 3 eh. Kita tengoklah Jumhur Ulama punya penetapan pagi ni 3 ke 4 Muharram, saya pun dah lupa. Telefon saya meninggal semalam, jadi tak adalah dah. Nak kena setting baru lah semula. Jadi pada awal-awal bulan Muharram ni, kita insya-Allah pagi ni kita masuk juzuk 16. Juzuk 16 dalam pembacaan bersama kita hari ini menyambung sirah perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir ataupun Khidir alaihissalam. Perjalanan seterusnya dan akhir ayat pada muka surat ini 83 mulalah mukadimah cerita perjalanan seterusnya surah Al-Kahfi, cerita Zulkarnain. Katakan pada aku Muhammad cerita pasal Zulkarnain ini. Maka Nabi kata, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Nanti sambung selepas ini cerita Zulkarnain, Yajuj Majuj dan sebagainya. Ini penamat cerita Nabi Musa alaihissalam dan Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam. Juzuk 16. Nabi Musa ni dalam Quran yang paling banyak sekali disebut. Ibrah ataupun pengajaran daripada Nabi Musa dan Bani Israel ni paling banyak diulang-ulang ataupun dimaklumkan dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau Google lah ataupun kalau buka ujung tu, ada Quran kat ujung tu dia tulis Nabi Musa. Berapa banyak kali cerita surah apa. Dalam Quran Nabi Musa tak kurang daripada 136 kali. Kita tengok nota saya ni lah. Boleh Google cari. Nabi Musa 136 kali dalam Al-Quran. Ya, Nabi Ibrahim 69, Nabi Yusuf 58. Yang syok Nabi Yusuf ni dalam satu surah. Ya, kita baca habis terus tamat cerita dia. Nabi Isa alaihissalam 55 kali. 55 kali. 2 kali dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. 11 kali dengan sebutan Al-Masih. 23 kali dengan putera Maryam. Itu dia. Nabi Isa. Dia 2. Nabi Nuh 43 kali. Nabi Lut 27 kali. Nabi Adam 25. Nabi Muhammad SAW 25 kali. Nabi Muhammad 25 kali. Sama ada dengan lafaz Ahmad dan sebagainya. 25 kali. Nabi Sulaiman 21, Nabi Harun 20. Ada lagi lah tu. Tengok Nabi Yaqub 18, Nabi Ilyasa 2 kali, ada lagi Nabi Ayub 4 kali, Nabi Hud 7 kali, Nabi Ishaq 17 kali, Nabi Daud 18 kali. Yang paling banyak sekali pengajaran ialah berkenaan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Bani Israel ni banyak Nabi, banyak Nabi. Mungkin sebab itulah dipertontonkan kembali kepada kita perjalanan hidup Nabi Musa, perjalanan kaum dia Bani Israel, macam-macam mukjizat tengok. Lepas setiap kali tengok mukjizat, lepas kali keluar daripada bala, ada juga yang kufur akan perintah Allah. Tinggal 40 hari dengan Nabi pun kufur juga, sembah anak lembu, buat patung, macam-macam. Jadi perjalanan Nabi Musa ni banyak ibrah untuk kita. Hari ini penamatlah insya-Allah dalam bab surah Al-Kahfi, penamat cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Wallahu alam, insya-Allah besok kita mula bab lain pula. Insya-Allah, silakan. Hari ini ayat 75 sampai 83. Kongsi-kongsi WhatsApp kepada keluarga masing-masing. Semoga ada keluarga kita boleh membaca bersama kita pagi ini atau menonton selepas ini, insya-Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أن ينقض فأف أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. Terjemahan, dia iaitu Khidir menjawab, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Nabi Musa AS berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu selepas ini, maka janganlah engkau membenarkan aku menyertaimu lagi. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan-alasan daripadaku. Kemudian mereka berjalan lagi sehinggalah tiba di sebuah kawasan penduduk suatu negeri. Mereka minta makanan daripada penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kedua-duanya kemudian mendapati ada dinding rumah yang hampir roboh di situ. Lalu Nabi Khidir AS menegakkannya. Nabi Musa AS berkata, jika engkau mahu, engkau boleh meminta balasan untuk itu. Dia yakni Khidir berkata, inilah masanya untuk kita berpisah. Aku akan berikan penjelasan kepadamu atas segala perbuatanku yang engkau tidak mampu bersabar mengenainya.
Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku merosakkannya untuk mencacatkan perahu itu kerana di hadapan mereka nanti ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang sempurna. Dan anak muda kafir itu, kedua-dua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Jika kami bimbang suatu hari nanti dia akan memaksa kedua orang tuanya ke arah kesesatan dan kekafiran. Kami berharap agar Tuhan mereka menggantikan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapanya. Dinding rumah itu pula adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta mereka dan ayahnya seorang yang soleh. Tuhanmu menghendaki agar mereka cukup umur dan mampu mengeluarkan harta itu. Ia sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Apa yang aku lakukan bukan mengikut kemahuan sendiri. Itu adalah keterangan ke atas segalanya yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Mu'jam. As-Safinatu. As-Safinah berasal dari kata safana. As-Safan ialah memahat atau meraut bahagian luar sesuatu. Misalnya ungkapan safanal uda wal jilda. Dia meraut kayu dan kulit. Dan safanar rihut turabal anil arli. Angin menyapu tanah dari bumi. Kata as-safan itu seperti kata an-naqdu, iaitu melepaskan. Kerana akan dilepaskan. Dari kata as-safnu muncullah kata as-safina. Allah berfirman, adapun perahu itu surah Al-Kahfi ayat 79. Kemudian dimajaskan, iaitu dipindahkan dari makna asalnya ke dalam erti yang baru dengan as-safinah. Maka setiap yang dikendarai dengan mudah diserupakan dengan as-safinah. Tafsir Jalalain. Ammal safinatu fakanat limasakina. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang jumlahnya ada 10 orang. Ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di laut dengan menyewakan perahu sehingga memperoleh mata pencarian. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum. Aku hendak merosakkan perahu itu kerana jika mereka kembali ke laut di hadapan mereka ketika ini, Malikun, ada seorang raja kafir. Ya'khudhu kulla safinatin, yang mengambil setiap perahu yang masih baik. Ghasba, merampasnya secara paksa. Lafaz ghasban dibaca nasab berharakat fathah kerana menjadi masdar, iaitu adjektif ataupun kata sifat yang fungsinya menerangkan tentang cara pengambilan itu. Penyucian diri. Adab merupakan sebahagian daripada beberapa perkara. Jadi adab ertinya himpunan perkara-perkara yang baik pada diri hamba. Ada pula maqdabah yang ertinya makanan yang dikerumuni beberapa orang untuk dimakan. Sedangkan ilmu adab artinya ilmu yang mengatur kecakapan lisan, ucapan, membaguskan lafaz-lafaznya dan menjaganya daripada kesalahan atau kekeliruan. Ia merupakan cabang daripada adab secara umum. Adab adalah perbahasan ini, dalam perbahasan ini ada 3 fasa. Pertama, adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, adab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya. Ketiga, adab bersama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Adab bersama Allah ada 3 macam, iaitu yang pertama menjaga muamalah dengannya agar terhindar daripada kekurangan. Yang kedua, menjaga hati agar tidak berpaling kepada selain daripadanya. Yang ketiga, menjaga kehendak agar tidak bergantung kepada sesuatu yang dibenci Allah. Abu Ali
Ad-Daqaq berkata, dengan ketaatannya kepada Allah, seorang hamba dapat mencapai syurga. Dan dengan adabnya, dia dapat mencapai ketaatan kepada Allah. Yahya bin Mu'az berkata, siapa yang memelihara adab Allah, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Perhatikanlah keadaan para rasul bersama Allah, seruan dan doa mereka. Tentunya kita akan mendapati bahawa semua tindakan mereka tidak terlepas daripada adab. Misalnya perkataan Ibrahim alaihissalam, dan jika aku sakit maka dia menyembuhkan aku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Baginda tidak berkata jika dia membuatku sakit kerana menjaga adab. Jika dia membuatku sakit kerana menjaga adab bersama Allah. Begitu pula perkataan Khidir tentang bahtera, aku bermaksud merosakkannya kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Surah Al-Kahfi ayat 79. Baginda tidak berkata, Tuhanmu bermaksud merosakkannya kerana menjaga adab bersama Allah. Mengikut Abu An-Nas As-Siraj, ada 3 tingkatan manusia dalam kaitannya dengan adab. Yang pertama, ahli dunia yang adab mereka berkisar pada masalah kefasihan, bercakap, sastera, bahasa, menjaga ilmu, nasab para raja dan syair-syair. Yang kedua, ahli agama yang adabnya berkisar pada masalah melatih jiwa, mendidik anggota tubuh, menjaga hukum dan meninggalkan nafsu ataupun syahwat. Yang ketiga, ahli hal-hal yang bersifat khusus. Yang adab mereka berkisar pada masalah menyucikan hati, memerhatikan hal-hal yang tersembunyi, memenuhi janji tepat waktu, membaguskan adab dan taqarrub, iaitu menghampirkan diri. An-Nawawi berkata, sesiapa yang tidak memiliki adab terhadap waktu, maka waktunya akan menjadi kebencian. Hakikat adab adalah menerapkan akhlak yang baik. Oleh itu, adab juga dapat dikatakan sebagai upaya mengeluarkan kesempurnaan dan kekuatan dalam tabiat kepada lingkup yang nyata. Allah telah mempersiapkan diri manusia untuk menerima kesempurnaan dengan memberinya keahlian dan kesiapan yang tersembunyi di dalam dirinya, seperti api dalam sekam. Lalu Allah memberinya ilham, kekuatan, pengetahuan dan petunjuk. Mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk mengeluarkan kekuatan yang telah disempurnakan itu menjadi perbuatan dan amalan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, Alhamdulillah. Kita berhenti sejak situ. Kita tengok beberapa pengajaran tambahan daripada buku surat. Pertama, beradab. Memanglah kita ni tidak dikira mukmin. Kita tidak dikira mukmin yang sebenar tanpa kita menzahirkan adab akhlak seorang mukmin. Tak kira lah kita ni orang yang istiqamahnya majlis ilmu. Orang yang khatam sehari sekali. Orang yang tak tinggal sembahyang tahajud. Sembahyang belah-belah rakaat awal pagi. Ya, sedekah banyak-banyak, tapi apa yang dizahirkan dalam akhlak itulah yang menentukan apa dia kesucian diri kita sebagai seorang mukmin yang sebenar. Faham? Kena faham bab tu. Ya, amal ibadah tu kalau kualiti amal ibadah tu tinggi, datang dengan hati yang ikhlas, ya. Kita mensucikan daripada panca indera kita daripada melakukan maksiat-maksiat. Barulah ditamsirkan, dikeluarkan daripada diri kita ni sifat kita sebenar melalui penzahiran adab dan akhlak kita. Kalau mulut kita celupa, tak jadi. Tak ada berdegih lah apa dia amal ibadah kita selama ni. Kalau kita ni kaki mengumpat, tak berhenti-berhenti, fitnah orang tak habis-habis, jari kita laju je forward benda-benda maksiat, itulah akhlak kita yang sebenar. Akhlak kita yang sebenar. Nak tengok diri kita ni, kualiti kita, tengok akhlak kita. Kadang-kadang kita akhlak kita tak nampak lah. Kita tak nampak, nak kena ada orang tegur. Suami kena tegur, isteri kena tegur, adik kena tegur, abang kena tegur, mak ayah kena tegur. Akhlak kita, adab kita tu. Kadang-kadang kita mudah je adab, jaga adab. Tapi yang keluar pada diri kita ketika saat-saat tu yang tertentu. Kelahi ke, kena susah ke, langgar dia orang sikit ke, macam tu. Masa itulah keluar kita punya akhlak yang sebenar. Sabar tak sabar masa itulah keluar. Jadi tak cukup dengan suku muka perenggan
penyucian diri ni untuk kita belajar beradab dan akhlak. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menjadi tontonan kepada kita bagaimana akhlak yang terbaik. Kata Aisyah, adab Rasulullah, akhlak Rasulullah ialah apa? Apa nak simpulkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu? Al-Quran. Al-Quran, dalam hadis Aisyah tu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dah dengan jiran macam mana adabnya, masuk masjid macam mana, qiyam kita, itikaf dalam masjid kita macam mana adab akhlaknya. Bila kita tengok abang-abang, kakak-kakak yang kurang beradab dalam masjid, kita nak buat apa? Kita kesian ke dia, kita doa ke dia. Jangan kita cuik orang sebelah. Tu tengok tu Yana tu. Buatlah bercakap apa semuanya, komplain orang sebelah pula. Lah Yana tu semalam. Tambah pula kita. Molek-molek Yana, bukan Yana ni lah, Yana kat Zimbabwe tu lah. Yana kat Zimbabwe tu pupek kita pun, saya dengan Izan pun pupek. Tu lah tu Yana tu, mokcik Yana tu. Wah, bertambah pula dosa kita kan. Jadi kita kesian, kita doa, dia bagi dia kefahaman dalam agama, bagi dia jaga adab akhlak dalam masjid. Itu contoh masjid je lah. Contoh masjid. Kat lain pun sama juga. Sama. Jadi nak tontonnya siapa? Tonton baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tengok orang lain. Tak payah tengok mak abah dulu. Tengok Rasulullah dulu. Tak semesti mak ayah kita yang terbaik. Kita tengok ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira teaser je lah hari ni. Teaser beradab dan akhlak ni. Kalau kita tak boleh faham, tak bolehlah kita. Ingat, tak berkira kita seorang mukmin yang sebenar, kiranya adab akhlak kita bukanlah adab orang mukmin. Ya, ilmu tinggi mana pun, tapi kalau kita tak beradab dengan ilmu, tak beradab dengan guru-guru, tak beradab dengan jiran tetangga, tak beradab, tak menunjukkan akhlak dengan haiwan-haiwan, ya. Nampak babi nak langgar, nampak buaya bewak tengah jalan nak langgar. Tak ada. Nampak anjing nak baling, tak ada. Bukan sifat seorang mukmin. Wallahu a'lam, itu beradab. Kita ambil sikit-sikit lah poin-poin pendek-pendek daripada beberapa ayat ni. Pertama cerita bab Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tengok yang kata kunci perjalanan Nabi Allah Musa dengan Khidir, kita tahu satu, Allah nak bagi tahu ada orang cerdik lagi pada kamu. Nabi Khidir dah bagi tahu Nabi Musa, kau ada ilmu yang aku tak ada. Aku ada ilmu yang kau tak ada. Bab tu Jadi sentiasalah kita mencari ilmu. Sentiasalah kita ni kena ada sifat rendah diri, tawaduk. Dengan sikit je ilmu yang Allah bagi tu macam air dalam paruh burung aja, sikit je. Kemudian bab apa dia harta yang disimpan tu ayat 82 tu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 82 bab wa yastakhrijakan zahuma. Dan kedua-duanya mengeluarkan harta simpanannya pada dinding tu kan. Kenapa Nabi Khidir atau Khidir menegakkan di dinding tu? Dikatakan ada harta disimpan untuk anak yatim tu. Tengok dalam Ibnu Katsir. Buka di Ibnu Katsir, harta apa tu? Pada harta ni, saya bukan nak cerita pasal harta tu lah. Pada apa yang tertulis pada harta tu. Riwayat daripada sahabat Abu Bakar bin Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar dalam musnadnya, dikata Abu Zar meriwayatkan bahawa harta simpanan yang disebut Allah dalam kitabnya Al-Quran adalah yang itulah wa yastakhrijakan zahuma tu, apa dia adalah sekeping emas. Sekeping emas. Ini kalau Ibnu Katsir ni muka surat apa ni? 289. Juzuk 16 289. Tertulis. Kita hayati apa yang tertulis pada lempengan emas tu, kepingan emas tu Bismillahirrahmanirrahim, ditulisnya begitu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku heran terhadap orang yang beriman kepada takdir. Mengapa dia bersedih? Betul pertama. Aku heran terhadap orang yang beriman kepada takdir. Mengapa dia bersedih? Yang kedua, aku juga heran terhadap orang yang beriman akan adanya kematian. Mengapa ia masih senang? Dalam hadis lain, mengapa dia masih lagi ketawa? Mengapa dia masih senang? Yang ketiga, aku merasa heran kepada orang yang mengetahui dunia dan goncangan yang dibuatnya terhadap penduduknya. Kiamat tu. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Satu, heran orang yang beriman kepada takdir, tahu pada kepada Allah ni, tapi kenapa dia masih bersedih bila dia ditimpa sesuatu yang dikira bagi dia ialah dugaan.
Mungkin dugaan itu sebenarnya lah nikmat yang Allah nak bagi pada dia. Kemudian orang yang beriman kata sedar, kata beriman pada bab kematian tapi masih senang lenang, suka lara je lagi. Ya. Yang ketiga, tahu dah dunia nak kiamat, kenapa masih rasa tenang? Ada daya usaha kita untuk bersedia untuk kiamat. Ya. Ditutup pada kepingan tu dengan ayat tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang tertulis pada harta tu, tertulis pada harta tu. Wallahu a'lam. Kemudian dibincang dalam Ibn Katsir secara panjang lebar berkenaan dengan Khidir ataupun Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir atau Khidir ni masih hidup? Hidup ke tak? Ini tak pentinglah untuk kita ni. Tapi kalau lah minat nak membaca, nak tahu, disyarahkan dalam Ibn Katsir pada buku-buku surat seterusnya berkenaan dengan Khidir. Ada dua pandangan ulama. Satu mengatakan Khidir ni Allahumma salli alaihi masih hidup lagi. Khidir ni hidup, satu lagi kata tak hidup. Masing-masing bawa dalil dia. Masing-masing bawa dalil dia. Antara dalil yang mengatakan bahawa Nabi Khidir itu dah tak ada ialah ayat Quran itu sendiri mengatakan tak adalah aku adakan orang yang kekal selepas datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca kat situ Nama penuh Khidir pun ada disyarahkan kat situ. Nama penuh Khidir pun ada disyarahkan kalau saya jumpa Allahumma salli ala Muhammad. Khidir. Tasir Allahumma salli ala Muhammad. Nama lengkap dia Khidir bin Malikan bin Falih. Kita tengok dia silsilah Nabi apa. Khidir bin Malikan bin Falih. Ini datang pada siapa? Ibnu Qutaibah dan kitab dia Al-Ma'arif. Wallahu a'lam. Ibnu Qutaibah kata nama dia Khidir bin Malikan bin Falih bin Abir bin Shalih bin Al-Fakhshad bin Sam. Dah jumpa dah. Sam bin Nuh. Sam kita jumpa tahu dah anak Nabi Nuh. Data silsilah keluarga Nabi Nuh. Ada kata dia Nabi, ada kata dia Rasul. Wallahu a'lam. Saja-sajalah daripada awak cari kat luar sana cerita pasal Nabi Khidir, kenapa orang kata dia Nabi, kenapa orang kata dia hidup, kenapa ada kata dia tak hidup lagi dah. Baca dan Ibn Katsir cukup dah tu. Cukup dah. Ini semua sandaran yang kuat. Wallahu a'lam. Itu beberapa pengajaran daripada perjalanan Nabi Musa dan Khidir ataupun Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam. Kita sambung dengan Riyadhus Shalihin bab apa-apa saja kita ni. Tadi bab adab tadi kita dah tahu kan. Kok mana pun adabnya ialah kita kena sangat-sangat nombor satu beradab dengan Allah. Tengok Khidir tu dia kata bukannya Allah yang sengaja nak membinasa tu, ada sebab dia tu. Begitu juga kita dari Riyadhus Shalihin kita jumpa bab adab. Kita dengan Allah bagaimana, apa-apa pun kat mana pun kita serah segala-galanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riyadhus Shalihin daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah dia di waktu lapang, nescaya dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan suatu kenyataan besar tentang pengawasan Allah. Perhatian terhadap hak-haknya, menyerahkan urusan dan bertawakal kepadanya, dan mempersaksikan keesaannya. Di samping itu, hadis ini menerangkan kelemahan semua makhluk dan keperluan mereka hanya kepadanya. Hadis kesihatan. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, iaitu menggunakannya untuk selain daripada makan. Kerana ia dihasilkan daripada pohon yang diberkati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah minyak iaitu zaitun sebagai lauk paukmu dan minyakilah rambut kamu dengannya. Sesungguhnya ia berasal daripada pohon yang diberkati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tibbun Nabawi. Khasiat zaitun.
Kualiti minyak zaitun bergantung pada kualiti buah zaitun. Perahan daripada buah yang masak adalah yang paling baik. Minyak daripada buah zaitun yang masih mentah bersifat mentah dan kering. Minyak daripada buah zaitun merah berkualiti menengah, sedangkan daripada buah zaitun hitam memiliki sifat yang panas dan lembap secara seimbang. Ia bermanfaat untuk membebaskan racun dan mengeluarkan cacing. Semua jenis minyak ini menghaluskan kulit dan mengelakkan tumbuhnya uban. Air zaitun yang masin sangat baik mengubati bekas luka bakar dan menguatkan gusi. Sedangkan daun zaitun untuk mengubati luka, gatal-gatal dan mencegah keringat. Allah berfirman tentang zaitun, pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Surah An-Nur ayat 35. Allah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayat last tu tidak ditafsirkan kat sini, ayat last tu, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Allahumma salli wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan aku bacakan kepadamu kisahnya besok untuk satu suku muka. Sebelum tutup habis surah Al-Kahfi ni kita masuk bab cerita Zulkarnain. Ini mukadimah je, baru mukadimah je. Ceritakan kepada aku wahai Muhammad, siapa ni Zulkarnain? Dari Ibn Katsir dikatakan Zulkarnain ni seorang raja daripada Rom. Dia ni raja kepada Rom dan Parsi. Pada zaman dia tu dia menguasai berapa besar wallahu alam. Iskandar Zulkarnain ke apa ke tu wallahu alam. Tapi kita tahu Zulkarnain yang disebut dalam Quran ialah seorang yang diberikan beberapa kelebihan. Besok kita tengok. Apa kelebihan tu? Dikatakan dia ni boleh menguasai pelbagai bahasa. Dia ni diberikan kekuatan untuk menundukkan raja-raja yang zalim, raja-raja musyrik, semua orang berbondong-bondong duduk di bawah kerajaan dia. Itu Zulkarnain. Seorang dalam Ibnu Katsir dikata adalah seorang raja Rom dan Parsi. Ataupun disebut kenapa dipanggil Zulkarnain, disebutkan bahawa di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Dua tanduk. Dia juga dikatakan kenapa diberi nama Zulkarnain, kerana dia dah berjaya mencapai menguasai belah timur dan barat. Matahari terbit dan matahari terbenam, itu kekuasaan kerajaan dia. Wallahu alam. Ini mukadimah sebab baru satu ayat kan. InsyaAllah besok kita tengok apa dia kisah seterusnya dalam Al-Kahfi ya, berkenaan Zulkarnain, Yajuj Majuj dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Sikit lagi panjang umur sihat badan kita habis Al-Kahfi ya. Habis Al-Kahfi. Sehari semuka dia baca. Saya semuka seminggu 4 muka je lah. Seminggu 4 muka. Itu pun kalau saya ada kat pejabat. Kalau saya tak ada pejabat, tak ada lah. Berhentilah kita membaca. Tapi gitulah. Dalam sehari semuka, seminggu 4 muka je, dah nak masuk Maryam dah kita. InsyaAllah dah nak masuk Maryam. Jadi kena sabar. Dalam bab ilmu ni kena sabar. Jangan nak jadi Syekh Google cepat. Semua benda ada kan. Kiin-kiin sikit tahu, boleh syarah selalu kan. Kiin-kiin sikit tahu, boleh beta dengan orang. Dah, bab majlis bab ilmu ni kita kena sabar. Perjalanan dia panjang ya. Jadi kita kena ambil sikit-sikit. Walaupun satu muka tak apa. Begitu juga ngaji kat rumah kan. Ngaji kat rumah kalau ikut yang mana Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz US bagi tahu kita, busuk-busuk pun kita ni, uduh-uduh pun sehari 5 muka surat, 5 helai 10 muka surat. 2 bulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Hari-hari minggu yang bangun awal tu 20 muka surat, 1 juzuk, 2 juzuk sebelum subuh, selepas subuh kan. Sebelum subuh nak buat apa lagi? Lepas solat tu tak ada benda dah, baca Quran. Lepas subuh kalau pergi masjid nak buat apa? Takkan nak turun balik. Kalau tak ada tuan guru mengajar, duduk sampai isyraq tu ngaji. Dah habis masuk isyraq, sembahyang sunat isyraq, barulah keluar pergi mencekik, cari nasi lemak ke apa kan. Keluar dating dengan bini, dengan suami, dengan anak-anak. Tapi waktu-waktu emas tu isikan dengan benda-benda yang bermanfaat. Antara maghrib dengan isyak nak buat apa? Takkan nak tengok drama. Kalau sembahyang kat rumah pun kan. Sudah-sudahlah tengok berita. Buka kitab, baca apa-apa, dengar majlis ilmu live pun boleh. Tak pun baca Al-Quran.
Kat masjid nak buat apa? Baca Al-Quran, dengar tuan guru bersyarat sikit. Wallahu a'lam. Sabar dalam perjalanan majlis ilmu. Dan kena cari majlis ilmu. Kena cari majlis ilmu. Muda-muda ni pergi cari majlis ilmu. Jangan nak larang benda-benda lain. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kita kefahaman dalam agama. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya musarrifal qulub. Sarif qulubana 'ala ta'atik ya muqallibal qulub sabil qulubana 'ala dinik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.